Kita dah belajar pasal penyakit gangguan gen. Sekarang, macam mana cara kita nak kesan bahawa kita atau anak kita berisiko menghidapi penyakit gangguan gen. So, kaedah pertama adalah kaedah amniocentesis, manakala kaedah kedua adalah karyotype. Okey, kaedah karyotip atau karyotyping. Okey, so dalam kaedah amniocentesis ini, awak boleh rujuk buku teks. So yang ni biasa kita lakukan pada minggu ke-5 hingga minggu ke-15 ke 20 kehamilan. Sebab apa? Pada waktu ini baby dah fully developed, dah terbentuk dengan baik dan saiznya lebih besar. Sebab apa? Kalau kita lakukan ia lebih awal, ada risiko yang lebih tinggi yang mana kita mungkin terekstrak yang kalau yang kita nak sebenarnya bendali amnion, tapi kita mungkin terekstrak sel fetus tu dengan jumlah yang banyak, mungkin boleh menyebabkan kecacatan pada fetus dalam kandungan. So memang kita buat 15 ke 20. Lebih daripada 20, saiz fetus jadi terlalu besar. Okey? So macam mana kaedah amniocentesis ni? Mula-mula kita gunakan ultrasound. Ni yang doktor letak cecair pada perut ibu, rahim ibu. Okey, dia gunakan ultrasound untuk detect location baby. Nak tentukan kedudukan baby tu adakah selamat ataupun tidak untuk melakukan kaedah amniocentesis. Baby kan selalu berpusing-pusing kan? So kita kena cari lokasi yang sesuai untuk dimasukkan jarum. So bila baby dah dalam keadaan yang selamat, kita masukkan jarum berhati-hati melalui bahagian abdomen menembusi dinding uterus ibu. Okey, so bila bendalit amnion tadi kita ambil, kita ekstrak keluar, dia mesti mengandungi sel fetus sebab bendalit amnion ni adalah terdiri daripada gabungan sperma dan ovum, sama macam fetus tu juga. Okey, so bendalit amnion ni kita emparkan untuk asingkan bendalit amnion dan sel fetus. Okey, so tengok dalam gambar yang cecair dalam warna biru tu adalah bendalit amnion, sel fetus terenak di bahagian bawah. Okey, so bila dia terenak bahagian bawah, kita dah dapat sel fetus. Bila dapat sel fetus, kita boleh lakukan kaedah karyotip. Okey, so kita nak kaedah karyotip. Sel fetus tadi kita tambahkan bahan kimia untuk merangsang proses mitosis. Maksudnya sel tadi akan melalui fasa profasa. Okey, dia akan mengganda, dia akan mereplikasi, dia akan menebal, memendek supaya kita nampak jelas bawah mikroskop. So lepas kita tambah bahan kimia, kita akan inkubasi selama 2 atau 3 hari. Okey, bahan kimia lain dia akan ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Ingat lagi tak peringkat metafasa? Peringkat metafasa yang ni. Kromosom homolog. Bukan kromosom homolog. Kromosom sahaja, ini tak ada. Okey, ini tak ada. Ini meiosis. Okey, kromosom ini akan beratur kat tengah-tengah. Okey, so kita akan hentikan dia sampai peringkat metafasa dan sel akan dipindahkan ke dalam tube dan diemparkan untuk memekatkan sel dan dipindahkan ke dalam tube baharu untuk berisi bahan penetap. Bahan penetap supaya dia stay. Okey, so larutan daripada tube tadi disedut dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan tambah pewarna supaya kromosom tu nampak lebih jelas bawah mikroskop. Okey, ni yang biasa buat untuk sel pipi. Okey, cuma dia lebih kompleks lah. Okey, so slide tadi akan diperhatikan bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Gambar kromosom kemudian dipotong dan disusun membentuk karyotip untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Okey, cikgu bagi contoh gambar karyotip. Okey, ni gambar kromosom yang berterabur tu, dia akan gunting ikut saiz. Okey, dah susun 1 sampai 23. Okey, pasangan ke-23. Macam mana dia nak tentukan? Dia akan tengokkan kedudukan sentroma. Panjang atas. Okey. Ni atas, panjang bawah. Okey, dia akan tengok lokasi sentroma untuk kedua-dua kromosom. Ini kromosom satu pada ibu, satu daripada ayah. Nampak ada 2 tak? Kromosom ni kan kromatik tau. Kromosom. Okey, lepas tu kita susun ikut lokasi sentroma dan juga panjang dia. Panjang kromatik tu sendiri kromosom. Okey, semakin lama dia semakin memendek kecuali kromosom nombor 23. Okey, tengok kromosom 23 ni sama panjang lah, dua-dua panjang. So ini adalah kromosom X.
Apa yang tak kena pada cryotip ini? Awak tengok nombor 21, dia ada 3 kromosom. Sebab saya ada 2 kan? Dia ada 3 kromosom. Jadi dari sini kita tahu baby ni adalah seorang perempuan yang menghidap penyakit sindrom Down. Okey? Boleh? So sekarang kita tengok aplikasi pendidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. So ada 3 aplikasi genetik, iaitu sains forensik, terapi gen dan genealogi genetik. So sains forensik ni biasa kita gunakan untuk menyiasat kawasan jenayah lah. Okey, kita nak siasat kronologi apa yang berlaku, mula-mula apa yang berlaku, penyerayah tu buat apa, pukul berapa, jam berapa. Okey, kita nak tahu pukul berapa mangsa mati ke dicederakan. Dari situ, dari bukti forensik tu kita dapat jadikan dia sebagai evidence untuk dibentangkan dekat mahkamah. Sebab dari situ kita boleh check fingerprint. Okey, dalam sains forensik juga kita boleh gunakan genealogi genetik, iaitu check DNA. Okey, so next kita tengok terapi gen. Terapi gen ni kita masih lagi dalam peringkat eksperimen. Kita nak baiki gen-gen mutant. Okey, contoh yang menyebabkan penyakit cystic fibrosis, hemofilia. Maksudnya kita buang. Okey, contoh hemofilia ada pada kromosom X kan, kita dah belajar. Jadi kita buang gen yang menyebabkan hemofilia tu, yang alel resesif tu, kita gantikan dengan alel yang normal. Itu maksud terapi gen.